perpaduan yang telah lama kita kecapi. Kehidupan yang aman damai bersatu padu, baik Melayu, Cina maupun India. Namun, satu persoalan yang berlegar-legar di ruang fikiran minda. Adakah media massa mampu meranapkan semua yang kita rasa? Menurut kajian yang dilakukan oleh SDNI, 80% kandungan yang terdapat di media sosial adalah berunsurkan perkauman. Dapat satu isu yang hangat dan diperkatakan oleh warga-warganet ataupun warga media sosial ini sendiri, iaitu isu yang mana apabila seorang pelakon ataupun artis wanita popular yang namanya tidak asing lagi dalam masyarakat Malaysia, iaitu Mira Filzah, mengenakan pakaian masyarakat India, mengenakan pakaian tradisional masyarakat India. Dan seorang warganet ini telah membuat satu statement, satu dakwaan bahawa menyatakan Mira Filzah ini seolah-olah mengeksploitasikan budaya ataupun pemakaian masyarakat India itu bagi mengaut keuntungan. Kerana ketika itu Mira Filzah ini sedang mempromosikan produk kanta mata, produk contact lens. Jadi ini telah mendapat pelbagai reaksi daripada warganet sendiri. Ada yang menyatakan sokongan, ada yang menyatakan sebaliknya. Jadi ini adalah dapat dikaitkan dengan satu term, iaitu term cultural appropriation. Cultural appropriation ini adalah iaitu pengambilan budaya oleh anggota budaya yang lain. Misal kata, budaya India diambil oleh anggota budaya Melayu. Jadi ini telah menjadikan satu isu yang hangat bukan sekadar di Malaysia tapi juga di seluruh negara. Dan antara isu yang dapat kita lihat cultural appropriation ini adalah diimplementasikan dalam fashion, iaitu fashion di mana apabila seseorang memperagakan pakaian budaya tertentu tanpa mengetahui makna ataupun simbolik di sebalik pakaian tersebut. Jadi setelah kita mendengar isu tersebut, bagaimanakah kita sebagai rakyat Malaysia dan juga pengguna sosial media yang bijak dapat menangani isu tersebut? Antara salah satu solusi yang kita boleh ambil adalah dengan memperbanyakkan konten-konten yang bersifat perpaduan dan mempunyai nilai kemanusiaan supaya kita dapat mencapai perdamaian dan juga persatuan di kalangan pelbagai etnik di Malaysia. Sebagai contoh, konten yang berunsur inisiatif sukarelawan yang dilakukan oleh Ustaz Epidio, beliau memberikan pertolongan kepada golongan sesama tidak kira bangsa, agama dan juga budaya. Selain daripada itu, video masakan yang dihasilkan oleh sepasang suami isteri, suku dan pabita yang menggunakan bahasa Melayu. Ini saya nak masak puri dengan sardin. Okay, jom kita tengok cara. Dan seterusnya mendapat penghargaan dan juga hadiah daripada Perdana Menteri Malaysia kita sendiri ada salah satu konten yang berunsur perpaduan, kaum. Walau bagaimanapun, media massa juga memainkan peranan penting. Jadi, iklan Petronas yang menayangkan sempena hari perayaan ataupun hari yang penting buat rakyat Malaysia dapat dilihat sebagai antara medium perpaduan. Justru, pihak-pihak yang mempromosikan konten-konten tersebut mendapat komen dan juga respon yang positif daripada pihak netizen di Malaysia. Kesimpulannya, kita mestilah tidak memfokuskan kepada konten-konten atau isu yang bakal mencetuskan perbalahan kaum, malah beralih kepada konten atau isu yang bersifat menyatupadukan kaum. Ampar-ampar pisang, pisang pun belum masak. Masak sebiji, diurung barik-barik, menggelepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya jangculupan. Hello, hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membicarakan bagaimana makanan menjadi solusi kepada kesepaduan kepelbagaian etnik di Malaysia. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian makanan disebabkan oleh kepelbagaian etnik, budaya, kaum dan lain-lain. Sebagai contoh, nasi lemak telah menjadi salah satu kebanggaan etnik Melayu dan menjadi makanan tradisional kaum Melayu di Malaysia. Namun, nasi lemak telah diolah mengikut cita rasa pelbagai etnik di Malaysia dan kita harus berbangga kerana rakyat Malaysia telah mengetepikan stereotip bahawa nasi lemak hanya khusus kepada kaum Melayu sahaja. Selain nasi lemak, laksa telah menjadi salah satu makanan kegemaran rakyat Malaysia dan terkenal juga dengan kuahnya yang lazat dan menjadi makanan yang antara makanan yang tersedap di Malaysia. Siapa yang tak tahu laksa? Laksa adalah makanan yang asal usulnya daripada golongan peranakan Baba Nyonya. Mereka telah berkahwin dengan golongan Melayu dan menginovasikan kuah tradisional Cina tersebut dengan menambah pelbagai perisa dan hasilnya terbentuklah laksa Nyonya.
Daripada laksananya tersebut, terbentuklah pelbagai jenis laksa di Malaysia seperti laksa Johor, laksa Utara, laksa Sarawak dan lain-lain. Kesimpulannya, makanan telah menjadi satu solusi kepada kesepaduan kepelbagaian etnik di Malaysia kerana rakyat Malaysia yang kaya dengan pelbagai budaya dan pelbagai kaum. Oleh itu, ayolah kita hargai makanan tradisional dan makanan warisan rakyat Malaysia. Wow, menariknya cara rakyat Malaysia bersatu padu. Cuba kita lihat dari konteks ruang sosial pula. Bagaimana ruang sosial dapat menyatu padukan rakyat Malaysia? Contohnya, Acong daripada etnik Cina ingin berkahwin dan dia menjemput rakan sekerjanya daripada etnik Melayu dan juga etnik India. Oleh itu, dia menyediakan makanan daripada sumber yang halal dan juga menyediakan hidangan ayam untuk menghormati rakannya daripada etnik Melayu yang beragama Islam dan juga rakannya daripada etnik India. Lihatlah betapa pentingnya sikap saling menghormati kerana ia menjadi tunjang utama perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Contoh seterusnya adalah kedai mamak. Bagaimana kedai mamak dapat menjadi simbol utama perpaduan di kalangan rakyat Malaysia? Cuba kita lihat di kedai mamak, tak kira bangsa Melayu maupun Cina atau India sendiri gemar untuk mengunjungi kedai mamak dan menjadikan ianya pilihan utama mereka untuk menjamu hidangan sarapan pagi maupun tengah hari ataupun malam. Dan kerana terdapat pelbagai makanan yang menarik iaitu roti canai, teh tarik, nasi kandar, roti dan sebagainya menjadi makanan kegemaran rakyat Malaysia. Di situlah berlakunya interaksi antara pelbagai etnik. Siap ada yang panggil pelayan di kedai mamak dalam bahasa India lagi. Aneh, roti canai satu. Mesti semua kenal lagu yang saya mainkan tadi, bukan? Lagu tersebut adalah Sampaikan Salam Cinta dendangan Datuk David Armugam, vokalis kumpulan legenda Alley Cat yang tersohor suatu ketika dahulu. Lagu-lagu Alley Cat seperti Andainya Aku Pergi Dulu, Hingga Akhir Nanti, Sekuntum Mawar Merah, Sebuah Puisi dan lain-lain sentiasa mendapat tempat di hati pendengar hingga ke hari ini. Menariknya kumpulan Alley Cat ini, mereka bukan sahaja dianggotai oleh ahli yang beretnik India, malah terdapat anggota yang beretnik Cina dan Melayu seperti saudara Frank Ong dan saudara Nazaruddin dan lain-lain. Mereka turut bergantung kepada penulis lagu dan lirik yang beretnik Melayu seperti M. Nasir dan S. Amin Shahab. Dalam industri perfilman pula, animasi Upin dan Ipin dan Ejen Ali yang melibatkan tenaga kerja daripada pelbagai etnik, watak-watak yang dipamerkan serta pelakon suara secara tidak langsung telah membentuk kebergantungan antara satu sama lain. Di sini kita dapat lihat bahawa kesenian lagu dan perfilman memainkan peranan yang besar dalam menyatukan rakyat di Malaysia. Oleh itu, perpaduan antara kaum boleh disuntik melalui penghasilan lagu-lagu dan filem yang menggabungkan pelbagai etnik dalam proses pembikinannya.